Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pagi ini kita sambung dari surah Yusuf, bermula dari ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
Dzalika ad-dinul qayyim. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam kita baca cerita Nabi Yusuf sampai kepada ayat 37, iaitulah mereka Nabi Yusuf yang masuk dalam penjara, ada dua orang khadam raja. Dua orang khadam raja ni kemudian bermimpi. Mimpi dia, tengok dalam tidur dia seorang perah anggur untuk buat arak, nak bagi kepada raja. Seorang lagi junjung roti, kemudian datang burung makan daripada roti tersebut. Kemudian dua orang ni dia tengok Nabi Yusuf, dia pun tanyalah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab dia kata apa? Inna naraka minal muhsinin. Kami tengok kamu ni orang baik. Kami tengok kamu ni orang baik. Jadi kami nak tanya, apa maksud mimpi kami? Jadi Nabi Yusuf alaihi salam kata, tidaklah ya'tikuma ta'amun, tidaklah datang kepada kamu satu makanan, illa turzaqani, yang kamu diberi rezeki dengannya, illa nabba'tukuma bita'wili, kecuali aku bagi tahu takwilnya, tafsirnya, qabla an ya'tiyakuma, sebelum dia datang kepada kamu. Ada beberapa pandangan dalam bab ni. Satu, kamu diberi makanan dalam mimpi, kami bagi tahu kamu dalam sedar. Mana kalau kamu mimpi apa, kami boleh bagi tahu dia. Ada yang kata makanan harian mereka. Hari ni datang, kini kita makan apa? Dalam jara ni, sebelum datang makanan tu, Nabi Yusuf bagi tahu, hari ni kita makan kacang. Contohnya. Hari ni kita makan apa? Dia boleh bagi tahu tentang makanan mereka dalam penjara. Jadi ada yang kata Nabi Yusuf bagi tahu makanan dalam mimpi mereka sebelum datang hak realiti. Ada yang kata makanan hak harian sebelum sampai kepada mereka, Nabi Yusuf bagi tahu kepada mereka. Jadi hairanlah mereka ni. Macam mana Nabi Yusuf boleh bagi tahu ni? Nah, kamu ni sihir ke? Kamu ni tukang nujum ke? Dia kata tak, bukan apa. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, ayat 37 semalam. Yang ni Allah ajarkan kepadaku. Jadi dia ambil dia selit. Bila orang tanya, macam mana kamu tahu? Dia pun puji Allah. Bila start puji Allah, dia pun mengajak kepada tauhid. Jadi kita ni kadang-kadang dakwah tu dia selit-selit macam tu je. Saya cakap pandai, nak buat tu belum tentu sama pandai dengan cakap tu. Semoga Allah mengampunkan dosa saya lah. Bila saya kata begitu sebab apa? Sebab nak selit tu kadang-kadang tak jadi. Bila saya dengar cerita pergi, kan saya cerita banyak kali cerita ni, Syekh ni Abdul Rahman Al-Arifi, dia cerita seorang pemuda masuk Islam disebabkan seorang pemuda mendakwah dua orang Nepal kerja bengkel kereta. Ingat tak? Saya pernah cerita. Jadi kita pun macam mana budak tu buat? Setiap kali dia pergi bengkel kereta, dia tinggalkan risalah tentang agama.
Sampailah setiap kali tukar 5,000 kilometer datang tukar buku lain pula, buku lain. Akhir sekali pomen yang bukan Islam tu masuk Islam. Padahal sahabat kiri kereta je. Kita pergi tu tak ambil kiri kereta. Sembang-sembang, tak jadi. Terus tanya, bagi Tokeh, Tokeh. Tak nak masuk Islam ke? Terangit tu. Dia pun tengok terkejut, mamak ni apa pula bagi kereta ni, tiba-tiba dia kata tak nak ah. Orang Islam ni kena. Jadi bila dia mula argue kita pula. Dia kata orang Islam ni makan bunuh binatang lah apa semua. Rupanya dia vegetarian. Jadi kita ni nak selit tu kadang-kadang kena ada ilmu. Ada orang masuk Islam, orang kata ustaz ada nak masuk Islam. Saya okey lah, alhamdulillah. Kalau orang nak masuk Islam, seronoklah kita. Dia suruh ustaz ajar ngucap, beres kita ajar ngucap, dapatlah pahala kat kita. Adalah beberapa orang kita ajar ngucap, tapi nak katanya alhamdulillah, hal kita buat tu pun ada di sebaliknya usaha orang lain yang lebih dahulu. Seorang guard security dekat sekolah tu asal Nepal. Dia pun pihak sekolah kata, ustaz ni ada orang nak masuk Islam. Saya kata jangan ngucap. Kata ustaz mari. Kita mari, alhamdulillah mari kita nak jangan ngucap. Kita pun jangan ngucap masuk Islam. Sebab dia orang ni kadang-kadang dia bimbang. Sebab nak ajar ngucap ni kena ada tauliah. Kita kata tauliah tu kemudian register. Ajar ngucap dulu. Saya kadang-kadang dia pergi jabat agama. Ada orang macam Ustaz Fitri Abdullah. Dia cerita bila dia nak masuk Islam, pergi lepas waktu kerja, pukul 4:30 dia habis kerja, dia pergi ke Perkim nak masuk Islam. Sampai Perkim pukul 5. Pukul 5 ada lagi orang Perkim tu dia kata, saya nak masuk Islam. Orang Perkim tu jawab, ofis dah tutup. Ofis dah tutup dia kata. Mari minggu depan pula. Allahu Akbar. Mari minggu depan nak masuk Islam. Kalau mati masa tu lagu mana? Orang kata ajarlah ngucap dulu. Soal dia nak register Islam dia kemudian tu itu urusan kenegaraan. Soalnya dia dengan Allah tu biar masuk dulu. Boleh dia jawab, ofis awak. Ofis dah tutup dah. Nak mari minggu depan pula mari ofis awak. Nak masuk Islam ni. Ni cerita benar ni, boleh rujuk kepada video Ustaz Fitri Abdullah. Ustaz Fitri Abdullah ni dia banyak buat dakwah di apa tu Perlis banyak juga, Malaysia sini pun banyak, KL juga. Dia asal seorang Sami yang memang kuat dakwah untuk Hindu. Dan dia pernah menghindukan orang Islam dulu. Dia pun istighfar lepas daripada tu. Ya, sebab dia ni memang orang kuat Hindu. Dia masuk Islam. Waktu dia mula-mula masuk Islam, dia cerita nak masuk Islam tu asal-asal bisnes ya. Sebab dia ni dia punya background ni bisnes, dia jumpa orang bisnes. Dan dia juga asal dulu dia sekolah, muka dekat kampung, dia sekolah dengan orang Melayu. Jadi bila sekolah dengan orang Melayu, perkataan Assalamualaikum, Alhamdulillah, InsyaAllah, itu dia biasa. Kita jumpa InsyaAllah. Siapa kepada Haji Manan ke Haji Manan, hot deal dengan dia, dia pun tanya. Masa tu nama dia saya lupa, sebelum nama Fitri tu. Nama apa sebelum dia? Lupa dah nama dia. Tapi dia kata, kamu ni Islam ke? Sampai kejap-kejap, Assalamualaikum, InsyaAllah. Dia kata, tak, sebab saya sekolah gini. Kata, Haji tu kata, bisnes ni, dia kata, nak masuk tak? Kamu nak masuk Islam tak? Dia kata. Dia kata, tak nak saya, memang. Dia pun cerita background dia. Macam mana dia sangat benci kepada orang Islam, terutama orang Melayu lah. Sebab dia kata dia dulu sekolah Melayu, sama-sama sekolah. Sekolah kebangsaan. Sampai nak masuk universiti, kawan-kawan dia boleh masuk universiti walaupun yang grade rendah daripada dia. Sebab apa? Sebab isu kuota. Dia tak boleh masuk universiti sebab tak cukup kuota lah. Dia pun sambung STP.
Bila sambung STP dengan kotak STP tu, boleh masuk universiti juga. Jadi siapa di universiti tu dia dah tak mula baik dengan orang apa? Orang Islam lah. Dan dia ada rasa tak puas hati. Apa dulu aku tak boleh masuk universiti sebab dia jadi rasa marah situ. Tapi lama kelamaan bila orang ni ajak nak masuk Islam, dia kata tak nak. Pasal dia ada rasa benci. Dia kata kepada Haji tu, ginilah, kamu tak nak masuk Islam, tak apa, tapi saya ada majlis pengajian, kalau nak kenal-kenal bolehlah datang. Asalnya bisnesnya. Lepas tu rupanya kelas Ustaz Harundin, dia pergi mau kena dalam tu, dia sangat marah. Pasal apa? Dalam kelas tu tiba-tiba Ustaz Harundin topik hari tu topik syirik. Kebetulan topik tu topik syirik. Maknanya siapa yang tak Islam dalam neraka selama-lamanya. Dia lagi marah, dia kata, aku baik, orang Islam tu ada, orang tak baik, takkan orang Islam tu masuk syurga, aku masuk neraka. Dia tak puas hati. Lepas tu dia tanya Haji Mana tu kata tak apa nak tu. Nanti minggu depan kita datang, kita pergi tanya Ustaz. Lepas tu lah sekali dia pun dari tak puas hati tu, akhir sekali dia masuk dalam kelas. Ustaz terang, dia tanya Ustaz terang. Lama kelamaan akhirnya masuk Islam. Asalnya apa? Bisnes, urusan bisnes. Yang saya kata security tadi, security yang saya orang ajak ngocak tu. Orang masuk Islam, saya tanya macam mana dia boleh masuk Islam? Dia kata dulu, dia ni sebelum kerja dekat security sekolah, dia ada satu security dekat mana, Amanah Raya ke mana. Dia punya supervisor tu selalu ajak dia makan, belanja dia makan. Baik, dia tunjuk orang Islam yang baik. Sambil belanja makan, dia pun tanya cerita pasal agama dia, cerita pasal negara dia, cerita pasal keluarga, cerita macam-macam lah. Tapi ada selit tanya, agama lagu mana? Kamu agama semayang ke lagu mana? Kami semayang 5 waktu, kamu semayang macam mana? Tanya begitulah. Tapi akhir sekali tebak Tuhan kamu ada berapa? Tuhan kami ada satu, gini. Dia pun rasa macam berfikir tentang agama dia. Lalu kemudian dia pun berhenti kerja situ, datang pula jadi security guard di sekolah tahfiz ni. Dia pun dia kata orang apa ajak masuklah Islam. Dia pun okey, boleh juga, alhamdulillah. Lepas tu nak cari buku pula tak ada, bahasa Nepal kan, kita tak ada sini. Google pula cari pering bagi kat dia. Tapi asal silanya apa? Di meja makan. Dakwah ni sifat dia gitu. Bukan ustaz ya kerja dakwah ni, ustaz kadang-kadang pun tak mampu. Kita ni formal dari sudut formal ngajar kitab beres. Tapi kadang-kadang benda nak trigger, nak tarik dia berfikir tu datang tidak formal. Macam inilah cerita Nabi Yusuf AS. Orang takbir mimpi, orang tanya pasal mimpi, sebelum dia takbir, dia ajak dulu kepada agama Islam. Cerita Ashabul Ukhdud, budak kan, yang belajar sihir, kemudian belajar agama, sehingga Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan, dia boleh merawat orang. Yang sembuhkan tu Allah lah. Tapi bila dia datang orang merawat dengan dia, dia kata, sebenarnya aku ni rawat je. Yang menyembuhkan tu Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, insya-Allah Allah sembuhkan kamu. Maka datanglah pembesar raja. Pembesar raja kata gitu, aku ni rawat je, yang sembuh Allah. Kamu beriman kepada Allah, Allah sembuhkan mata kamu. Jadi dia pun beriman kepada Allah, budak ni doakan dia, akhirnya dia sembuh. Jadilah cerita panjang sampai membawa kepada Islamnya sebuah negeri. Kemudian dibakar ramai-ramai sebagai syahid disebabkan seorang budak yang asalnya merawat orang sakit. Nampak? Dakwah ni berlaku gitu. Boleh jadi di pejabat. Boleh jadi saya jumpa dengan orang daripada PQDM yang saya dah buat kuliah tu kan, Pertubuhan Quran Delhi Malaysia. Dia cerita tentang pengalaman dakwah. Dia kata ada seorang saudara dia ustaz,
Dia kerja seminggu sekali. Oh, sedap kerja seminggu sekali ni. Kerja ke apa seminggu sekali? Dia berniaga. Jadi dia berniaga, benda simple dia berniaga. Dia berniaga spek hitam dekat pusat-pusat pelancongan. Jadi pergi pusat-pusat apa orang pelancong kan, dia beli spek mata orang murah, dia pergi letak dekat kedai-kedai tu. Benda tak rosak lah. Jadi seminggu tu kita tengok stok ada lagi ke tak. Kalau tak ada, tukar stok baru. Tapi bukanlah mahal sangat lah gajinya, tapi kerja biasa. Sebab apa dia buat kerja seminggu sekali tu? Untuk cari nafkah sara hidup dia. Habis tu dia kerja gapo lain selain daripada tu. Dia kata, Ustaz, dia jadi volunteer untuk tourist guide. Jadi volunteer tourist guide. Saya kata, kenapa dia jadi volunteer tourist guide? Tak, dia pergi tanya mana. Dia pergi masjid-masjid, royak ke masjid, saya nak volunteer, nak ajar, nak royak tentang masjid. Di masjid di Melaka. Rupa-rupanya dekat KL pun ada Masjid Negara, Masjid Putrajaya. Tapi Putrajaya tu dia kata dia tak suka sebab Putrajaya tu orang pergi tu semata-mata nak tengok binaan cantik lah legak, tapi kan lepas tu dengan terlalu ramai dia tak ada ruang bersendirian dengan pelancong. Tapi dia kata dia buat di masjid wilayah tak terlalu crowded, so dia banyak masa dengan pelancong. Habis tu dia kata buat apa? Kita ajar cara tentang masjid, dalam masa yang sama kita boleh cerita tentang Islam. Dia buat volunteer benda tu. Saya tanya, ada dah orang masuk Islam? Dia kata ada masuk Islam dengan dia. Masya Allah. Kita tak boleh buat lagu tu. Waktu kata saya minta maaf tadi. Kita ngajak cara kita lah ngajarnya. Cara bahasa kampung tu pun kita fawak-fawak. Dia kata, Ustaz cakap bahasa Kelantan pekak, dia kata. Cakap bahasa Kelantan. Saya ni tiung dah ni jadi Kelantan. Kalau saya kecek Kelantan lagi, berat. Tak faham langsung lah. Saya waktu pergi dengan Ustaz Mu'in di apa tu? Dakwah pedalaman Kelantan. Ustaz Mu'in dia kecek bahasa standard lah. Orang Kelantan tak faham. Orang kampung dekat masa kita pergi misi bantuan banjir dulu kan, 2014, 2015 kita pergi. Bila dia bagi tazkirah tu kan, orang kata kampung tergebir-gebir, faham tak faham. Lepas tu dia kecek bahasa ni kan. Bila mari ustaz kecek, dia kata baru faham. Maknanya bahasa kita tu bahasa kampung lah, bahasa kampung, orang kampung faham. Jadi nak jadi pemandu pelancong, takut pemandu pelancong pula tak faham. What do you say, sir? Cakap bahasa Inggeris pun bang budu juga. Cakap Inggeris pun bang budu. Nak jadi pemandu pelancong lah ke mana. Tapi gitulah. Setiap orang ni ada ruang dakwah masing-masing. Cuma poin kita ialah dakwah ni semua tempat boleh berlaku. Boleh berlaku pada semua orang. Ajaklah manusia kepada Allah melalui cara yang kita mampu. Ambil iktibar daripada kisah Nabi Yusuf AS. Dia ni dalam jara pun dakwah. Saya baca Mukhtasar Sahih Bukhari. Syekh Al-Albani buat ringkasan kepada Sahih Bukhari. Ringkasan tu maknanya sanad yang panjang, oleh kerana kita ni sebut Sahih Bukhari, kita dah kata sahih, maka sudah berpada kita ambil daripada kitab dia tanpa melihat kepada sanad dia bagi orang awam. Jadi dia buang sanad, hadis-hadis yang berulang dia buang, jadikan dia ringkas untuk kegunaan orang awam. Dia kata dulu lama dah nak projek ni, tapi akhirnya dia dipenjara oleh kerajaan Syria. Duduk dalam penjara beberapa bulan, maka dia kata alhamdulillah, satu benda yang orang tengok sebagai musibah rupanya nikmat bagi kami. Sebab masa tu dia boleh masuk dalam, dia masuk penjara, dia bawa satu kitab. Masa tu Sahih Muslim kalau tak silap saya. Masuk Sahih Muslim dulu.
Lepas tu duduk dalam kitab, duduk ringkasan kitab. Sampai habis. Dia kata projek lama nak buat tak boleh tu. Kami boleh buat bila masuk penjara. Alhamdulillah. Tengok. Mereka ni senantiasa ada je kerja dakwah dia. Walaupun di penjara. Tak boleh ngajak orang, menulis. Nabi Yusuf dakwah di penjara. Pasal apa? Dia ada cellmate dia. Duduk dalam penjara, duduk dalam tu ada 2 orang yang dia berdakwah kepadanya. Baik. Jadi apa uslub dakwahnya Nabi Yusuf? Hari ni kita nak tahu cerita dakwah dia lagu mana. Lalu dia kata, pertama orang tanya macam mana mu tahu? Ni dia kata sebenarnya bukan aku tahu, cuma zalikuma mimma 'allamani rabbi. Ni Tuhanku ajar kepada aku. Maka orang kata nak tanya, Tuhan mana? Tuhan mana? Dia kata, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan kaum. Aku ni maknanya aku tak sama dengan kaum lain, orang lain. Orang lain dia tak beriman kepada Allah, aku tak sama dengan mereka. Aku tinggalkan mereka. Yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Maknanya aku beriman dengan Allah dan aku beriman dengan hari akhirat. Tak sama dengan orang lain. Orang lain sebab Nabi Yusuf alaihissalam zaman dia hidup ni masyarakat masa tu tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Jadi dia kata aku tinggalkan mereka. Baik. Kemudian datanglah ayat kita pada hari ni. Panjang mukadimah hari ni. Baru masuk ayat nombor 1 ni. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan agama aku anuti ni adalah agama sama dengan nenek moyang. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Yaqub. Ni agama nenek moyangku. Tak sama dengan agama orang lain. Ni maka lana an nusyrika billahi min syai'. Yang mana kita ni tak patut mempersekutukan Allah. Dia kata kita ni tak patut sekutukan Allah. Tak patut. Patut apa? Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Kerana nikmat mengesakan Allah ini adalah hasil dari limpah kurnia Allah kepada umat manusia, kepada kita dan juga umat manusia. Mana dia kata apa? Semua nikmat yang kita ada ni datang dari Allah. Allah yang bagi nikmat ke atas kita. Dan Allah yang bagi nikmat ke atas seluruh manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi ramai kebanyakan manusia tak tahu bersyukur. Maka tak tahu bersyukur, tak tahu nak puji Tuhan yang memberikan nikmat kepadanya. Jadi kalau kita duk main dengan zikir alhamdulillah pun cukup dah. Kalau kita kata dakwah kita ni terima kasih ya Allah. Orang kata kenapa terima kasih kepada Allah? Iyalah sebab semua kita nikmat kita dapat ni Allah yang bagi. Tapi ramainya manusia hari ni dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan uslub dakwah gitu pun tak apa dah. Apa lagi dia kata? Ya sahibai, wahai sahabatku. Wahai sahabatku, ya sahibai sijin. Wahai sahabatku sepenjara. Ada sepenjara, betul. Ya sahibai as-sijni. Ayat tu comel kan? Comel ayat tu. Cantiknya ayat. Wahai sahabat sepenjaraku. Kita dua-dua ni dalam penjara. Kita ni dalam penjara. Wahai sahabat sepenjaraku. A'arbab jamak kepada rabbun. Arbabun ni jamak kepada rabb. Tu dia ada 2 A. A yang pertama adalah istifham.
istifham. Apa maksud istifham? Soalan. Adakah ramai Tuhan khair mutafarriqun yang bercerai-berai? Ramai Tuhan, banyak. Tuhan Hindu ada berapa? 800? Sikit. 33 juta. Ataupun 300 juta, saya pun lupa. 33 juta tak silap. Ustaz Fitri tu, Ustaz Fitri dia kata kalau kita tengok cerita Hindu dia masa kahwin, dia ikat kain tali lepas tu dia ke keliling api. Keliling api. Keliling api tu dia ada jampi mentera dia. Bahawa ikatan perkahwinan ini disaksikan oleh api dan disaksikan oleh 33 juta Tuhan. Gitu. Banyak betul Tuhan dia. Tu tak termasuk Tuhan hak baru lagi. Hak tu 33 juta hak dulu. Hak baru Donald Trump pun jadi Tuhan dia. Jadi 33 juta di Allah. Kalau Tuhan ni 365 hari, mana kalau 33 juta tu berapa lama dia nak jadi jadi Tuhan? Dan berapa banyaknya dia nak kena musyarat dengan Tuhan-Tuhan supaya semua benda dalam dunia ni synchronize. Kita rakyat Nabi Yusuf tanya, "A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar?" Tuhan yang ramai bercerai-berai ke baik ataupun Tuhan satu tapi dialah yang al-qahhar, yang berkuasa di atas segala sesuatu? Mana baik? Tuhan yang ramai pecah-pecah, mu ambil kuasa ni sikit, mu ambil kuasa ni sikit, mu ambil kuasa ni sikit, ataupun dengan satu Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Mana lebih baik? Cuba fikir. Baik, kita terfikir. Kita hari ni terfikir. Seronok saya kali cerita bab tauhid ni, kita rasa seronok. Kita suka. Pasal ni nikmat Allah kepada kita. Kita kenal Allah yang maha agung, yang maha satu. Banding dengan 33 juta ataupun Tuhan yang ramai. Mana Tuhan yang ramai? Ambil contohlah. Nak kena synchronize. Dunia ni, bila kita tengok susun atur dunia, semuanya synchronize. Bahasa luar ni synchronize tu makna apa? Selaras, selari. Boleh berhubung kait antara satu dengan yang lain. Maknanya apa? Cahaya matahari yang sampai ke bumi sama dengan apa yang diperlukan oleh pokok. Sama dengan kehendak tubuh manusia. Dan sama dengan kemampuan mata boleh melihat dalam waktu tersebut. Maknanya, yang cipta matahari kena tally, synchronize dengan yang cipta manusia, yang cipta pokok. Betul tak? Itu baru sudut cahaya. Cahaya matahari. Dari sudut air. Air yang manusia minum, sesuai untuk tubuh dia, sebagaimana pokok juga, sesuai untuk dengan air tersebut. Itu air. Kejadian waktu peredaran matahari dan bulan. Masa yang berlaku. Peredarannya yang berlaku. Sesuai dengan keadaan manusia. Semua yang berlaku, burung ke baik ke apa semua berkicau, perjalanan mata air, gravitinya, hukum fiziknya. Maknanya, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, kalaulah dia berbeza dengan Tuhan yang di bawah ni, dia kena meeting, dia synchronize.
Macam software dengan hardware. Bila Microsoft nak buat Windows, dia panggil semua pereka-pereka design grafik company-company lain. Dia akan kata kita akan keluarkan Windows baru ni, spek dia begini. Yang untuk mana-mana program lain masuk dalam Windows kita, kita kena buat program ni spek yang kita perlukan. Kalau tidak, tak boleh masuk. Betul tak? Jadi semua designer lain akan buat spek yang boleh install masuk dalam Windows. Apple buat gitu juga. Tak boleh kita kata apps, program buat untuk Windows tapi nak install dekat Apple. Apa panggil? Mac. Tak boleh. Apps, program yang dicipta untuk Linux tak boleh nak install kepada Microsoft Windows. Pasal apa? Sebab dia pereka design ni, dia nak kena buat sama spek dia. Betul tak? So kalau Tuhan ni banyak yang berbeza. Tuhan pokok jaga pokok, Tuhan matahari jaga matahari, Tuhan gunung jaga gunung, Tuhan sungai jaga sungai. Jadi setiap Tuhan ni nak kena meeting untuk synchronize. Cahaya matahari mu kena buat lagu ni pasal aku punya pokok ni begini. Nah, tiba-tiba Tuhan hujan dengan Tuhan matahari lain. Hujan kata aku nak turun, matahari kata aku nak kemarau. Sudah. Pegang dululah Tuhannya. Gogang, pegang dulu Tuhan. Pasal apa? Ni kekuasaan. Yang mana satu nak bagi kemarau, yang mana satu nak bagi hujan. Jadi mustahil benda tu berlaku. Begitu indahnya dia punya selari tu. Jadi ideanya, arbabun khairun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Tuhan yang ramai pecah-pecah ni, cerai-berai ni lebih baik ke ataupun satu je Tuhan tapi dia yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi ideanya, hak betulnya satu yang berkuasa di atas segala sesuatu lah. Barulah jadi begitu hebat. Dia yang maha berkuasa. Satu. Yang kedua, kalau Tuhan tu berkuasa pada pokok, maka pokoklah sembuh dia. Kita tak payahlah, muka dia bukan Tuhan kita. Kalau dua Tuhan matahari, dia matahari sembuh dia, muka kita tak payahlah. Lah ni kita nak cari siapa Tuhan kita. Mu kata ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan, ada Tuhan bintang, ada Tuhan pokok, ada Tuhan sungai. Pas Tuhanmu siapa? Nah, mu carilah Tuhanmu. Tu Tuhan pokok, Tuhan matahari. Jadi rupa-rupanya Tuhan matahari tu Tuhan kita, Tuhan pokok tu Tuhan kita, Tuhan rupa-rupanya sama je, kembali kepada Allah yang Maha Satu. Dia tak ada lain melainkan satu. Habis tu yang sembuh banyak-banyak tu buat apa? Nabi Yusuf terangkan lagi. Okey. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Apa yang kamu sembah selain Allah tu hanyalah nama-nama yang kamu letak je. Tak ada realiti pun. Zeus, Tuhan matahari, Zeus. Mana dia? Tak ada. Kamu dia letak Tuhan matahari, nama dia Zeus. Dia tak wujud pun. Kamu letak nama dia. Apa lagi Tuhan di nama dia? Watak-watak yang mana khayalan saja-saja. Watak yang menjadi khayalan Tuhan. Dia, tuan-tuan tengok kalau kita cari dalam search internet tulis gods, G-O-D-S, tulis macam-macam. Dan kalau kita tengok relate kepada satu kaum, Tuhan dia tu sama dengan dia. Sama dengan dia. Tuhan dia sama dengan dia. Even kalau orang Kristian sekalipun yang dia gambarkan Nabi Isa,
Rupa Nabi Isa ni berbeza mengikut negeri. Kalau tengok gereja Korea, rupa Nabi Isa serupa orang Korea. Kalau tengok Tuhan dia dirupakan sama lebih kurang rupa dia. Tak percaya tanya. Saya pernah dia buat dokumentari Ustaz Ahmad Ikram MRM buat. Rupa Tuhan Jesus mengikut agama. Macam-macam rupa dia. Pasal apa? Manusia ni dia letak, dia bagi je. Samalah Tuhan-Tuhan yang mereka cipta. Mereka ni hanya letak nama. Mereka yang lantik Tuhan. Mereka yang cipta Tuhan. Soalnya, bolehkah Tuhan ni dilantik? Tak boleh. Kita ni hamba kepada Allah. Kita dicipta. Lah ni kita kena cari mana Tuhan yang sebenar, yang telah menciptakan kita. Bukan tiba-tiba orang tu aku rasa aku nak sembah dia ni, dialah Tuhanku. Tak. Nabi Ibrahim AS kan cerita dakwah dia dengan kaum dia. Bila tengok bintang, inilah Tuhan. Bila bintang tu hilang, dia kata, aku tak suka sembah Tuhan yang hilang. Bila tengok bulan, inilah Tuhan. Bulan pun hilang juga. Dia kata, kalau Tuhanku tak bagi petunjuk, sesak dah aku. Tengok matahari, lagi hebat. Ni paling besar sekali. Inilah Tuhan. Matahari pula terbenam. Ada waktu dia gerhana. Lalu akhir sekali dia kata apa? Inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Mana dia? Tak pernah jumpa. Tapi kita tahu dia ada. Maka dialah Tuhan kita. Walaupun kita tak pernah tengok. Walaupun kita tak pernah jumpa. Tapi kita tahu dia wujud. Maka kita sembah dia. Kita akui dia sebagai Tuhan. Dan kita bercita-cita untuk bertemu dengan dia. Itulah Tuhan. Tapi lah ni diuji pula. Ilmu sains kita ni dah moden sangat. Sampai peringkat dia anggap sains ni dia boleh rungkai segala-galanya. Jadi yang berlaku adalah disebabkan teori fizik, hukum alam. Dia lupa bahawa yang mencipta segala tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Tuhan-Tuhan yang mereka cipta ni adalah nama-nama yang mereka saja letak. Saja letak. Nama ke apa lagi? Kalau Tuhan-Tuhan Yunan, Greek tu macam-macam dewa dia. Kalau dewa pula Hindu, dia adalah dewa hak besar, hak 33 juta tu, itu hak utamanya. Apa tu? Siva, Vishnu, gapo lagi nama-nama dia. Adalah hak itu. Tapi mereka cipta juga Ganesha, kepala gajah, tubuh manusia. Dari sudut realitinya mana ada lagu? Tak ada. Tak ada realiti. Itu adalah watak ciptaan. Betul lah. Asma'an sammaitum. Dia hanya nama-nama yang kamu bagi nama. Kadang-kadang dia realiti pun tak ada. Kalau hak jenis realiti, Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Tapi tak lama, mati-mati lah. Tapi ni dewa monyet. Mana ada? Realiti tak ada. Dia adalah watak yang dia cipta, kemudian dia agung-agungkan. Ada satu dokumentari tentang dewa monyet ke? Dewa dia kepercayaan karut. Dia boleh tercipta dengan tiba-tiba. Bagi contoh, kita tengok macam mana kepercayaan orang bakar duit kubur untuk hantar kepada orang mati. Asal tak ada. Cari-cari susu gala, rupa-rupanya asal cerita ni mari mana? Cina. Macam mana dia bermula? Siapa yang ajar dia? Rupa-rupanya dulu ada dua orang adik-beradik.
dia buat kertas. Tapi bila dia jual kertas, kertas tak laku. Maka macam mana nak suruh orang beli kertas? Dia buat satu modul bisnes, marketing dia, kertas ni boleh tulis duit, kemudian dibakar untuk hantar kepada orang mati dalam kubur. Asalnya adalah marketing untuk melakukan kertas yang dia buat. Lama kelamaan dia jadi kepercayaan. Akhirnya sampai hari ni, walaupun kertas dah murah dah, tetap juga dia cetak kertas tu bakar nak bagi. Padahal idea asalnya adalah orang bakar untuk melariskan jualan kertas. Tapi dipercayai sebagai agama. Jadi banyak realiti kesyirikan ni sebenarnya adalah buatan sendiri. Tak ada realiti. Dia tak ada realiti. Dia hanya asma'an sammaitumuha. Nama yang kamu letak. Siapa dia? Siapa yang letak? Antum wa aba'ukum. Kamu yang letak. Ataupun nenek moyang kamu yang letak. Bukan datang daripada wahyu Nabi ke apa. Tuhan tak pernah lantik wakil dia. Bukan kata Tuhan lantik mu jadi wakil aku di bumi. Jadi dewa tu. Dewa langit. Tuhan pelantik. Mu jadi dewa pokok. Mu jadi dewa gunung. Tak ada. Tuhan hantar Rasul, manusia, kembali kepada Allah. Direct, minta dengan Allah. Allah tak pernah hantar wakil untuk disembah, tapi Allah hantar utusan untuk ajak menyembah Allah. Allah tak pernah hantar wakil dia untuk disembah di dunia. Mu jadi wakil aku di dunia, orang sembah mu nanti di dunia. Mu sebagai wakil aku. Tak ada. Allah tak pernah ajak suruh manusia begitu. Rasul tak pernah datang, akulah wakil Allah, sembahlah aku. Tak. Nabi Isa sendiri pun, Allah Ta'ala tanya dia, A anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa, kamu ke suruh orang sembah kamu ni dan ibu kamu selain daripada Allah? Nabi Isa kata, berlepas diri dia kata, Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Allah Ta'ala, Nabi Isa kata, aku tak kata melainkan yang kamu suruh je. Yang kamu suruh aku ajak mereka sembah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Tapi bila aku dah angkat ke langit, Engkaulah yang menjaga mereka, ya Allah. Mu tahu apa yang mereka buat. Maknanya mereka sembah Nabi Isa ni bukan dengan kehendak Nabi Isa. Pasal apa? Allah tak pernah utuskan seorang wakil untuk disembah di dunia. Tak ada. Tapi Allah hantar utusan-utusan dia supaya manusia, supaya mereka mengajak manusia kembalilah menyembah Allah, Tuhan yang Maha Satu. Dan inilah ajaran yang benar. Ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Dan inilah agamanya seluruh alam semesta. Agama langit, agama bumi, agama gunung. Semuanya tunduk beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi kita ni nak kembali kepada yang tu. Nak jaga iman kita. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tak pernah turunkan tanda bukti untuk mereka tu disembah. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya semua hukum ni hanyalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memerintahkan jangan kamu sembah melainkan Dia. Zalika dinul qayyim. Itulah dia agama yang lurus. Itulah dia agama yang lurus, yang betul. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Majoriti manusia
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia tak nampak. Jadi Nabi Yusuf dia ajak cellmate dia tu, nak rakan sepenjara dia, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada dia takbir mimpi. Baik. Jadi tak takbir mimpi lagi lah. Esok baru sambung cerita takbir mimpi ni. InsyaAllah kita sambung ayat 40, cerita tentang takbir mimpinya.